spesies haiwan terancam di Malaysia. Burung botak upik ialah burung randuk besar yang tergolong dalam famili burung botak Cichonidae. Spesies ini hidup di Kemboja dan semenanjung Malaysia serta juga di pulau-pulau Indonesia seperti Sumatera, Jawak, Bali, Sumbawa, Sulawesi dan Buton. Nama saintifiknya, Maestria cinerea. Burung botak upik boleh mencapai 97 cm panjangnya. Rupa kedua-dua jantina kelihatan serupa. Warna bulu burung botak upik putih kecuali mukanya yang botak dan berwarna merah serta bulu ekor dan bulu pelepah terbang yang panjang dan berwarna hitam hijau berkilat-kilat. Burung ini tergolong dalam spesies terjejas akibat kehilangan habitat pantai, pemburuan serta perdagangan. Di Malaysia, gajah Asia atau nama saintifiknya Elephas maximus mempunyai dua subspesies iaitu Elephas maximus indicus yang terdapat di semenanjung Malaysia dan Elephas maximus bornensis, gajah pigmi, yang terdapat di Sabah. Populasi gajah di semenanjung Malaysia dianggarkan sebanyak 1,220 hingga 1,680 ekor dengan taburan populasi di 7 buah negeri iaitu Kedah, Perak, Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Spesies ini memerlukan kawasan keliaran yang luas di antara 10 km persegi sehingga 250 km persegi bergantung kepada sumber makanan serta komposisi kumpulan gajah yang terlibat. Keperluan makanan seekor gajah pula adalah di antara 150 kg hingga 200 kg sehari yang memerlukan gajah terus bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk mencari makanan. Oleh itu, adalah penting untuk melindungi dan memelihara habitat dan kawasan keliaran gajah. Spesies gajah dikelaskan sebagai hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, di semenanjung Malaysia dan Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar Sabah 1997 di Sabah. Gajah juga merupakan spesies yang tidak boleh diimport dan dieksport kecuali untuk tujuan penyelidikan atau pertukaran zoo di bawah Akta Perdagangan Antarabangsa mengenai spesies terancam 2008, Akta 686, serta disenaraikan di bawah Appendix I, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. Selain itu, gajah juga dikategorikan sebagai hidupan liar yang terancam dalam Red List, International Union for Conservation of Nature IUCN. Di peringkat antarabangsa, Malaysia serius dalam melaksanakan tindakan di bawah National Ivory Action Plan NIAP sebagai komitmen untuk membanteras rangkaian perdagangan haram gading gajah. Berdasarkan laporan Elephant Trade Information System ETIS tahun 2022, Malaysia telah dikategorikan dalam kategori B, Markedly Affected by Illegal Trade in Ivory, iaitu kedudukan yang lebih baik berbanding laporan yang sama pada tahun 2019 di mana Malaysia dikategorikan sebagai negara kategori A Primary Concern. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA, melalui Jabatan Perhilitan memandang serius keperluan untuk memastikan kelangsungan hidup gajah serta komited dalam mempergiatkan usaha konservasi gajah dan habitatnya. Antara tindakan yang telah diambil termasuklah mengukuhkan keberkesanan perundangan dengan meminda Akta 716 dan melaksanakan penguatkuasaan bersepadu bagi membanteras pencerobohan, pembalakan haram serta pemburuan hidupan liar. Berdasarkan rekod Jabatan Perhilitan, sebanyak 3,325 aduan konflik manusia dan gajah telah dilaporkan bagi tempoh 2015 hingga 2021. Manakala bagi tempoh Januari hingga Jun 2022, sebanyak 435 aduan yang serupa telah dilaporkan. Oleh itu, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh Jabatan Perhilitan bagi menangani konflik manusia dan gajah termasuk menubuhkan Pusat Konservasi Gajah di Pahang, Terengganu dan Johor, menjalankan program pemantauan pergerakan kumpulan gajah secara pemasangan kola satelit, membangunkan sistem pagar elektrik gajah SPEG, memasang papan tanda amaran bagi mengurangkan risiko berlakunya roadkill dan menjalankan program kesedaran awam. Harimau Malaya atau nama saintifiknya Panthera tigris jacksoni merupakan subspesies harimau belang yang terdapat di hutan semenanjung Malaysia terutamanya di Pahang, Perak, Terengganu dan Kelantan. Haiwan yang lebih mesra dipanggil Pak Belang, itu begitu sinonim dengan masyarakat negara ini tanpa mengira usia yang rata-rata menganggapnya sebagai haiwan yang gagah dan berani. Jika tersilap langkah,
pemangsa liar ini boleh mengancam nyawa manusia. Disebabkan harimau begitu ikonik sejak zaman dahulu dan dihikayatkan dalam cerita-cerita rakyat, tidak hairanlah harimau Malaya diangkat darjatnya menjadi simbol yang signifikan buat Malaysia hingga tersemat di Jatinegara sebagai lambang gagah berani. Pensyarah kanan sosio perundangan dan sains kelestarian di Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi, Fakulti Sains, Universiti Malaya, Dari Muhammad Istajib Mokhtar menjelaskan, ironinya kini, harimau Malaya menjadi haiwan yang lemah, penakut dan diancam kehidupannya. Menurutnya, di seluruh dunia, 3 subspesies harimau belang telah pupus, manakala 9 subspesies lagi dalam keadaan sangat terancam. Sekitar tahun 2018, hasil tinjauan harimau kebangsaan di Plot Kajian Habitat Mamalia Pemangsa itu menunjukkan, bilangan yang direkodkan adalah kurang daripada 200 ekor. Pengurangan jumlah harimau itu agak ketara berbanding kajian ilmiah pada tahun 1950-an yang menyatakan jumlahnya mencecah 3,000 ekor. Data ini amat membimbangkan. Jika tiada langkah drastik dalam mengawal penurunan populasi ini, jangkaan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun lagi, Malaysia berkemungkinan kehilangan spesies ini buat selama-lamanya, jelasnya. Dalam pada itu, Muhammad Istajib menghuraikan, terdapat beberapa punca yang menjadi penyebab harimau Malaya kini semakin terancam. Terangnya, kehilangan habitat hutan yang menjadi faktor utama mengancam populasi haiwan terbabit. Hutan berperanan sebagai koridor, dapur, dan bilik tidur bagi haiwan tersebut. Degradasi hutan menyebabkan harimau kekurangan sumber makanan, manakala fragmentasi hutan pula menyebabkan bilik tidur dan koridornya musnah dan digantikan lebuh raya sehingga sukar berjumpa, jodoh untuk melahirkan penyambung zuriat. Muhammad Istajib menegaskan, punca lain yang menyebabkan haiwan itu hampir pupus adalah disebabkan pemburuan haram. Walaupun harimau Malaya merupakan hidupan liar yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716, namun pemburu haram tempatan dan luar negara tetap gairah memburunya. Mereka tanpa rasa bersalah menyelundup masuk hutan dan memasang perangkap secara haram, seterusnya menjual kuku, taring, kulit dan dagingnya demi mendapat keuntungan berlipat ganda, jelasnya lagi. Selain itu, kekurangan sumber makanan juga mengancam habitat dan populasi harimau. Ia turut dikaitkan dengan kehilangan hutan dan pemburuan haram yang tidak terkawal. Dalam hal ini, harimau semakin suka memburu mangsa terpaksa berjalan lebih jauh untuk mencari makanan. Keadaan ini membuatkannya terdedah dan mudah dijumpai pemburu haram ketika dalam keadaan lapar dan lemah. Selain itu, perdagangan hidupan liar juga menjadi punca kepada permasalahan ini. Manusia tidak lagi takut dimakan harimau di hutan, tetapi harimau ketakutan dijadikan makanan eksotik manusia. Pemburuan haram terus berlaku walau pelbagai sekatan dilakukan disebabkan terdapat pihak tertentu membeli hasil buruan pada harga tinggi. Pemburu sanggup lakukan apa sahaja demi keuntungan. Tulang, darah dan organ seksnya menjadi bahan dagangan di pasar eksotik untuk dibuat tangkal serta ubat kuat. Punca lain yang menyumbang kepada kepupusan harimau adalah konflik antara harimau dan manusia, perubahan iklim serta kurangnya kesedaran masyarakat bagi melindungi haiwan yang menjadi kebanggaan kita selama ini, tegasnya. Jom kenali kambing gurun atau Sumatran Serow. Kambing gurun atau Sumatran Serow terdapat di semenanjung Malaysia, selatan Thailand dan Indonesia. Spesies ini adalah dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Saiz badan dan warna kambing gurun jantan dan betina tiada perbezaan. Badannya hitam dan hujung bulunya berwarna kelabu. Malah kedua-dua jantina mempunyai tanduk. Kambing gurun kebiasaannya ditemui di bukit-bukit yang berbatu dan aktif keluar mencari makan pada waktu pagi dan petang. Makanannya adalah dedaun. Setelah makan, kambing gurun akan berjemur di tempat yang panas seperti di atas batu-batu. Kambing gurun melahirkan seekor anak, kadangkala 2 ekor setelah bunting selama 210 hari. Kambing gurun semakin pupus disebabkan ada aktiviti pemburuan haram untuk mendapatkan dagingnya. Punca lain kepupusan kambing gurun adalah disebabkan habitatnya semakin terancam akibat pembangunan. Biarpun dinamakan kambing gurun, ia bukan berasal dari gurun. Kambing gurun hidup di hutan.
Sebab itu kambing gurun juga dipanggil kambing hutan atau kambing liar. Kambing gurun terdapat dua jenis ialah kambing gurun atas gunung atau bukit dan kedua pula ialah kambing gurun dalam hutan. Apa beza kambing gurun gunung dan hutan? Kambing gurun gunung berwarna cerah dan tanduknya bergulung cantik. Kambing gurun hutan pula berwarna gelap dan tanduknya tajam meruncing ala speaker. Kambing gurun hidup dan berkeliaran di kawasan bukit berbatu. Kambing gurun akan menjilat batu-batu yang kaya dengan zat mineral. Selain itu, kambing gurun dikatakan pandai memilih untuk memakan tumbuh-tumbuhan yang kaya dengan khasiat perubatan. Kerana sikap kambing gurun yang sedemikian menjadi daging dan seluruh anggota badannya mempunyai nilai yang tinggi untuk tujuan perubatan. Sebab itu kambing gurun menjadi rebutan. Selain dijadikan makanan, turut diburu untuk menghasilkan minyak pelbagai guna yang mempunyai keistimewaan tersangat hebat mengikut kepercayaan masyarakat yang belum dapat dibuktikan secara saintifik. Malah ada mempercayai kehebatan kambing gurun sehingga dapat memutahkan kembali peluru yang terkena pada bahagian badannya. Minyak kambing gurun dikatakan mujarad untuk merawat luka dan patah. Kerana penangan mempercayai khasiat kambing gurun, ada individu sanggup menelan najis kambing gurun semata-mata untuk meningkatkan keupayaan tenaga batin. Kancil dikenal juga dengan nama pelanduk atau chevrotain dan mouse deer. Beberapa dari teman-teman pasti mengira bahawa kancil adalah salah satu jenis rusa. Padahal, kancil bukanlah jenis rusa atau tikus, meski memiliki beberapa kemiripan. Berikut beberapa fakta unik tentang kancil yang sering ada di dunia dongeng. Di dalam berbagai kisah dongeng, kancil sering kali disebut sebagai hewan pemberani dan penuh ide. Namun di dunia nyata, ternyata kancil adalah salah satu jenis hewan pemalu. Hewan ini mudah sekali terkejut dan akan langsung melarikan diri kerana malu. Biasanya kancil akan terdiam membeku saat ada hewan lain atau manusia yang mengejutkannya. Setelah membeku beberapa saat, hewan ini akan melarikan diri dengan berlari zigzag melalui hutan. Cara lari itu dilakukan agar musuh atau hal yang mengejutkannya tidak bisa mengikuti. Hentakan kaki adalah salah satu cara yang dilakukan kancil untuk berkomunikasi. Tentu pada dunia nyata, kancil tidak berkomunikasi dengan berbicara, ya. Hewan ini akan menghentakkan kaki sebanyak 7 kali dalam seminit saat bertemu dengan predator. Cara itu dilakukan untuk memberikan peringatan kepada kancil lain agar waspada. Kancil merupakan salah satu hewan tragolida yang mirip dengan tikus dan rusa. Karena itu, hewan ini mendapat sebutan dengan mouse deer. Walau memiliki wajah yang mirip tikus, tapi kancil lebih dekat dengan spesies rusa. Namun, hewan ini tetap berbeza kerana tidak memiliki tanduk seperti rusa dan kaki yang lebih kecil. Hal menarik lain dari kancil adalah taring di dalam mulutnya. Pada kancil, jantan taring lebih menonjol di kedua sisi rahang bawah. Taring ini biasa digunakan untuk mempertahan diri dari serangan musuh. Sedangkan pada kancil betina, taring tidak terlalu menonjol. Selain pemalu, hewan ini juga tidak hidup berkelompok dengan sejenisnya. Kancil lebih sering hidup sendiri atau berpasangan. Saat memiliki anak, induk pun hanya mengasuh anak dalam waktu singkat iaitu 3 bulan. Walau haiwan ini memiliki cara untuk menandai wilayah, namun kancil tidak memberikan reaksi berlebihan saat ada kancil lain memasuki wilayahnya. Orang-utan merupakan 3 spesies mawas ekstan yang berasal dari Malaysia dan Indonesia kini terdapat di kawasan merangkumi hutan-hutan hujan Borneo dan Sumatera. Haiwan ini tergolong dalam genus pongo. Perbandingan gen menunjukkan bahawa orang-utan tapanuli terpisah daripada spesies Sumatera kira-kira 3.4 juta tahun dahulu. Orang-utan tapanuli berpisah dari orang-utan Borneo jauh lebih lama, iaitu sekitar 670,000 tahun dahulu. Orang-utan merupakan satu-satunya ahli yang masih wujud dalam subkeluarga Pongina yang merangkumi spesies-spesies seperti 3 spesies pupus dalam genus Gigantopithecus, termasuklah primat paling besar yang dikenali iaitu Gigantopithecus blakey. Leluhur subkeluarga Pongina berpisah dari salah silah mawas utama di Afrika pada 16 hingga 19 juta tahun dahulu lalu tersebar ke dalam Asia. Orang-utan adalah mawas besar yang paling arboril, memanjat pokok dan banyak menghabiskan masa di pokok. Bulut orang-utan merah gelap, berbanding dengan bulu coklat hitam yang lazim terdapat pada cimpanzi dan gorila. Jantan dan betina jauh berbeza dari segi besar dan rupa badan.
Jantan dewasa dominan mempunyai kelepak pipi flap yang tebal serta membuat jeritan lantang untuk menarik betina dan menakutkan lawan. Jantan muda tiada ciri-ciri begini dan menyerupai betina dewasa. Orang utan adalah mawas yang paling gemar hidup bersendirian dengan hubungan sosial yang terutamanya antara ibu dan anak kecil yang hidup bersama selama 2 tahun pertama. Makanan utama orang utan ialah buah-buahan, tetapi ia juga makan daun, kulit kayu, mahu, serangga dan juga telur burung. Ia boleh hidup lebih 30 tahun di hutan mahupun dalam tawanan. Orang utan antara primat yang paling cerdas, dengan menggunakan pelbagai alat-alat canggih serta membina sarang tidur yang teliti daripada dahan ranting dan daun setiap malam. Orang utan banyak dikaji untuk kemampuan belajar, malah mungkin dapat membentuk budaya tersendiri dalam populasi. Kajian lapangan terhadap orang utan dimulakan oleh ahli primatologi Birut Galdikas. Ketiga-tiga spesies orang utan dikira terancam genting. Antara ancaman terhadap populasi orang utan liar termasuk pemburuan haram, kemusnahan habitat dan perdagangan haiwan peliharaan haram. Terdapat beberapa pertubuhan pemeliharaan dan rehabilitasi yang berdedikasi terhadap kemandirian orang utan liar. Terdapat 7 spesies penyu di dunia manakala di Malaysia terdapat 4 spesies penyu iaitu penyu belimbing, Dermotlis coriacea penyu agar, Elonia maidas penyu karah Eretmoclis imbricata dan penyu lipas Lepidotlis olivacea. Bagaimanapun, penyu belimbing dan penyu lipas semakin sukar ditemui ketika ini manakala penyu agar dan penyu karah masih boleh dijumpai di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Beberapa negeri di Semenanjung yang mempunyai pendaratan penyu adalah Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Perak dan Pulau Pinang. Terengganu masih menjadi lokasi pendaratan penyu yang tertinggi di Semenanjung terutama di Pulau Redang, Pulau Perhentian, Geliga, Kerteh, Rantau Abang dan Setiu. Kewujudan pokok renek pantai seperti jambu laut, pandan, merambong serta pokok ru juga dapat menghalang berlaku hakisan bagi mengelak kerosakan habitat penyu. Jumlah pendaratan penyu di Semenanjung dianggarkan melebihi 9,500 pendaratan setahun dengan lebih daripada 80% di Terengganu. Muhammad Sufian berkata, pada 2020 jumlah pengeraman telur penyu di Semenanjung dianggarkan sebanyak 779,918 biji dengan jumlah penetasan berjumlah 515,112 biji atau 66%. Namun, kadar penetasan ini rendah dan perlu ditingkatkan dan kini Institut Penyelidikan Perikanan FRI, Rantau Abang, Terengganu sedang menjalankan penyelidikan bagi meningkatkan kadar penetasan telur penyu di pusat penetasan di Semenanjung bagi memastikan kadar penetasan telur penyu melebihi 80%. Kajian pengesanan satelit dijalankan FRI Rantau Abang menunjukkan kawasan utama ada rumput laut jadi makanan penyu agar. Kawasan di Johor, Sabah, Sarawak, Kepulauan Indonesia dan Kepulauan Filipina jadi tumpuan haiwan itu. Pelbagai ancaman menyebabkan jumlah kematian penyu di Malaysia semakin meningkat dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini berpunca daripada aktiviti antropogenik manusia dan semula jadi. Ancaman semula jadi adalah seperti hakisan pantai, kerosakan habitat penyu disebabkan bencana alam dan ancaman daripada pemangsa seperti biawak, burung, anjing dan lain-lain. Ancaman antropogenik dilakukan manusia seperti pemburuan haram oleh nelayan asing, penggunaan peralatan perikanan seperti pukat tunda, rawai dan pukat pari, pencemaran di laut seperti tumpahan minyak dan pembuangan sampah sarap di darat dan di laut. Sepanjang 2017 sehingga 2021, sebanyak 257 ekor kematian penyu direkodkan. Di Terengganu, pada November tahun lalu, kerajaan negeri itu meluluskan enakmen penyu 1951 pindaan 2021 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri untuk mengelakkan kepupusan haiwan itu. Pindaan dikuatkuasakan pada Jun lalu, antara lain akan meningkatkan denda lebih tinggi bagi kesalahan kacau ganggu dan membunuh penyu, iaitu RM50,000 hingga RM250,000 berbanding hanya RM3,000 sebelum ini. Seladang merupakan mamalia darat kedua terbesar di Malaysia selepas gajah. Tergolong dalam famili Bovidae di bawah order Artiodactyla, ia mendiami hutan tanah pamah yang tidak terganggu dan bergantung kepada sumber air, jenut dan makanan.
Makanan kegemaran seladang adalah rumput segar, herba, kulit pokok kayu dan pucuk di kawasan belukar. Seladang boleh didapati di timur India hingga Indochina, Myanmar, Thailand dan Malaysia. Di negara kita, seladang hanya terdapat di semenanjung Malaysia sahaja. Seladang merupakan spesies mamalia yang dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Seladang mempunyai ciri morfologi yang unik iaitu keempat-empat kakinya berwarna putih kekuningan dari paras lutut sehingga pangkal kukunya. Seladang dewasa mempunyai sepasang tanduk yang bersifat kekal. Anak seladang yang baru lahir berwarna coklat terang dan berubah menjadi gelap setelah berumur lebih kurang 3 bulan. Panjang keseluruhan tubuh badan seladang adalah 3 hingga 4 meter dan ketinggiannya mencecah 2 meter. Berat individu jantan boleh mencapai seberat 900 kg manakala individu betina pula boleh mencapai seberat 680 kg. Tempoh bunting seladang adalah selama 10 bulan dan hanya melahirkan seekor anak pada satu masa. Seladang hidup berkumpulan namun terdapat juga individu jantan yang hidup bersendirian. Seperti lembu, seladang juga mampu menghasilkan bunyi melalui mulutnya sebagai isyarat komunikasi antara individu. Apabila tiba musim mengawan, individu jantan akan bertarung sesama mereka bagi tujuan mendapatkan pasangan. Apakah faktor mendorong tapir kurang diberi perhatian? Adakah ia sejenis haiwan yang low profile atau tiada siapa peduli kerana rupa parasnya kurang menawan? Ia mungkin kurang diberi perhatian kerana tapir biasanya hidup bersendirian, pemalu dan suka mengelak dari ditemukan serta mempunyai jangka hayat selama 30 tahun. Di Malaysia, kita mempunyai tapir Malaya. Ia bagaimanapun kian diancam kepupusan dan jumlahnya pada hari ini dianggarkan kurang daripada 1,000 ekor. Ia satu-satunya spesies tapir di Asia dan dikategorikan sebagai spesies terancam dan kebanyakan populasinya wujud dalam kawasan yang dilindungi dalam hutan. Bilangan tapir Malaya di negara ini amat membimbangkan sehingga mencetuskan persoalan adakah haiwan yang turut dikenali sebagai tenuk, cipan, badak tampung, badak tuli dan badak murai ini mengalami nasib sama seperti badak Jawa dan badak Sumatera yang pupus dalam negara. Lebih menyedihkan, selain menjadi mangsa pemburu haram, tapir Malaya juga sering menjadi mangsa kemalangan. Kekurangan maklumat tentang biologi dan ekologinya, pemencilan habitat, kurang kesedaran rakyat terhadap pemeliharaan dan strategi kurang mantap dalam memelihara tapir juga antara faktor menyumbang kejatuhan populasi tapir Malaya. Ungka tangan putih adalah salah satu daripada 16 hingga 17 spesies ungka dalam keluarga Hylobatidae. Sekilas pandang, kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai monyet. Ia adalah satu tanggapan yang salah. Mereka merupakan mawas kecil. Ikuti kami untuk mengetahui cara membezakan antara mawas kecil dan monyet. Berbanding dengan mawas lain, saiznya adalah lebih kecil. Ungka dewasa adalah antara 42 hingga 58.3 cm dan berat antara 13.2 hingga 19.8 kg. Mereka juga mempunyai tangan yang sangat panjang, yang lebih panjang daripada kaki mereka. Lengan yang kuat, tangkas, panjang ini, bersama-sama dengan badan kecil dan ringan mereka, menjadikannya pakar akrobatik, merangkak dari pokok ke pokok dengan senang. Tangan dan kaki yang panjang dan tangkas membolehkan mereka bergerak pada jarak yang jauh, hampir 10 kaki, dengan setiap ayunan badannya. Mereka boleh bergerak merentasi hutan dalam kelajuan kira-kira 56 km per jam. Lompatan hayun tunggal mereka boleh membantu mereka melompat sejauh 15.2 meter. Nama mereka ungka tangan putih sentiasa menimbulkan salah faham bahawa mereka benar-benar berwarna putih. Malah, kulit mereka hitam. Hanya bulu mereka di sekeliling muka, tangan dan kaki berwarna putih. Walau bagaimanapun, warna bulu mereka juga mungkin berbeza antara setiap individu. Mereka boleh berwarna putih berkrim, merah, coklat atau hampir hitam. Hitam atau berambut perang biasanya bagi yang jantan. Ungka tangan putih hidup tinggi di atas kanopi pokok. Kami tahu mereka pakar dalam pergerakan di atas pokok. Namun begitu, mereka juga bergerak di atas tanah. Seperti manusia, mereka berkaki dua. Ini bermakna mereka berjalan tegak dengan kaki belakang. Di atas tanah, mereka berjalan dengan tangan diangkat tinggi untuk keseimbangan. Ya, anda masih boleh menemuinya di hutan tropika dan subtropika semenanjung Malaysia,
Thailand, Vietnam dan Utara Sumatera. Jika anda mendengar lagu ungka mereka mungkin tidak lebih daripada 1 kilometer jauhnya. Namun, peluang untuk anda menemuinya di alam liar mungkin rendah. Populasi mereka semakin berkurangan ke tahap yang dikategorikan sebagai spesies terancam di bawah senarai merah IUCN. Populasi ungka tangan putih terancam akibat kehilangan habitat, pemburuan haram dan perdagangan haiwan peliharaan.